Quran surat kedua. Baik. Kita mulakan kuliah kita malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi izam. Syai'ul lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang infakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan mereka serta memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga seorang itu mencintai akan saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wa li faradus istifada wa as'alat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ilal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurba sawabihi. Yang saya hormati, silakan Tuan Imam, khususnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita rapat bersama malam ini untuk kita sambung hadis hadis Arba'in, hadis 40 di muka surat apa tu? 378. 378. Nah, 378 mana salah samia wa samania samanasya wa samania wa sab'un samania wa sab'un. Mana 378. Masih lagi dalam pembahasan hadis yang ke khamis wa salasun, 5 dan 30, maksudnya 35. Dalam bab jangan menghasad kan, jangan tipu menipu, jangan belakang membelakangi kan, jangan membeli sebahagian kamu di atas pembelian sebahagian yang lain. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersaudara.
Orang muslim tu saudara muslim yang lain. Oleh itu janganlah kamu menghinakan yang lain, jangan kamu membiarkan yang lain, jangan kamu mendustakan, jangan kamu menghinakan. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yusiru ila sadrihi salasah marat. Nabi mensyaratkan kepadanya sebanyak 3 kali. Nah, itulah dukung hadis tu. Baik. Sebenarnya di muka surat 378, apa kata musannif ataupun pengarang? Juga orang Islam tidak boleh mendusta saudaranya orang Islam. Ya. Juga orang Islam tidak boleh mendusta saudaranya orang Islam. Kerana pendustaan menyebabkan hilangnya perasaan kepercayaan. Lebih-lebih lagi kalau pendustaan itu dipercayai oleh saudaranya. Pendustaan seperti ini adalah satu perkara pengkhianatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kaburat khianatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kazib. Macam ada bau lah, bau apa ya? Bau kemayan ke? Ada bau kan? Ada bau minyak wangi. Tak tahu. Minyak wangi ya. Nampak macam mana? Rasa macam bau kemayan. Minyak wangi ya. Okay, alright. Baik. Jadi dalam konteks kata bersaudara kan, saudara, bersahabat dan sebagainya, maka kita tidak boleh berkata bohong lah kepada sahabat kita yang lain. Apalagi sahabat kita itu memang percaya pada kita, yakin pada kita 100%, tiba-tiba kita bohongkan dia, kita mongakkan dia lah, bohongkan dia, mongakkan dia dan sebagainya. Maka sudah tentu kalau sekali mungkinlah dia boleh maafkan. Kalau 2-3 kali dia kita mongakkan gitu, bongakkan dia kan, memang tak ada lah. Paling tidak pun mungkin penampak kot akan sampailah ke muka kita kan. Betul juga kalau sahabat kita macam tu juga, kalau dia bohong pada kita, so apakah perasaan kita kan? Sudah tentu kita pun kecewa lah, kan. Kalau orang lain berbohong pada kita, itu juga adik-adik kita, kawan kita dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, kaburat khianatan antu hadisa akhaka hadisan wa laka musaddiqun wa anta bihi kazib. Besarnya pengkhianatan bahawa engkau menceritakan kepada saudara engkau satu cerita yang ia percaya kepada engkau, padahal yang sebenarnya engkau berdusta padanya. Nampak? Mana orang tu percaya 100% kat kita lah, tiba-tiba kita bohong, macam mana? Apa perasaan dia lah? Tentulah dia kecewa lah. Itu juga kan kita lah kecewa kan. Orang yang kita harapkan tu mengecewakan kita. Okey. Jadi Islam tidak menggunakanlah pembohongan, pendustaan. Kerana salah satu daripada ciri-ciri orang munafik tu kan berdosa. Ayatul munafik salasah. Ciri-ciri munafik ada 3 kan. Pertama, iza haddasa kazaba. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Bila bercakap, dia cakap bohong lah. Bila dia bercakap tu, ya Allah, macam betul-betul real lah. Macam betul-betul lah. Tapi belakangnya imongak kan. Belakangnya bohong kan. Itu sebabnya kita jangan percaya sangat. Okey. Antara cakap orang tak percaya ni orang politik lah. Orang politik lah biasa tak percaya cakap. Ni biasalah dah pelihara kan. Macam-macam janji lah kan. Janji-janji ditaburkan. Itu biasalah kalau politik ni. Politik ni hari ni dia kawan, besok jadi lawan. Ataupun hari ni lawan, besok jadi kawan. Itu biasalah politik. Pandai-pandai lah pilih kan, tuan. Kewajipan kita kena pilih. Apa benda yang tuan nak pilih, pilihlah sendiri lah. Berdasarkan pengalaman lepas kan, tengoklah boleh tak kita bagi percayaan lagi pada orang tersebut. Okay?
Baik, seterusnya kata Nabi, mana tanda munafik ada 3 kan. Pertama, iza hadasa kazaba, apabila dia bercakap dia berdusta. Berbicara dia berdusta. Apabila iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mungkir janji. Banyak mungkir janji. Kemudian yang ketiga, apabila utmina, iza utmina khana, bila diamanahkan dia mengkhianati amanah. Kita amanah pada dia tapi dia mengkhianati amanah. Dan satu ayat pula menyatakan, ada tambah satu lagi, iza khasama fajara, apabila dia berbantah-bantah dia melewati daripada had perbantahan. Itu munafik tu kan. Kemunafakan benda tak boleh sebut. Kemunafikan, payah sangat kena sebut. Kemunafikan. Baik. Jadi demikian pula orang Islam tidak boleh menghinakan saudaranya orang Islam, sama ada dengan perkataan ataupun dengan tingkah laku. Nampak? Kita tak boleh menghinakan saudara orang Islam yang lain lah, saudara kita, kawan kita kan, sama ada dengan perkataan ataupun dengan tingkah laku. Sama dengan tingkah gaya kan, gaya ke apalah, simbol ke gaya, simbol, isyarat, apa-apalah yang boleh menghinakan kawan kita yang lain kan, sahabat kita yang lain lah. Sebab ialah ada masa kan kita bukannya selalu senang, ada masa esok kita pula susah. Kadang-kadang orang yang hina kita itulah, ataupun orang yang kita hina itulah yang besok akan bantu kita kan, bantu kita, tolong kita dan sebagainya. Sebabnya bila kita cakap tu biarlah berlapis lah cakap tu. Ni kadang cakap tak berlapis, lalas tahu hari kena kat hidung sendiri kan, kena kat muka sendiri. Itu biasalah kita dengar. Dia bila bercakap biar berlapis. Baik. Sebab penghinaan bukanlah sikap yang baik dalam persaudaraan. Malah sikap inilah yang menimbulkan perbezaan pandangan seorang dalam pergaulan. Dan tumbuhnya adalah dari perasaan sombong. Perasaan sombong yang terselit di hati, iaitu perasaan mandang pada diri dengan pandangan yang mulia dan sempurna, tidak sebanding orang lain. Dianggap hina dan susah menderita. Nampak? Dia anggap dia ni perfect lah, dia ni bagus, orang tu semua tak bagus. Orang lain semua tak reti nak buat kerja, dia je reti. Tu yang kadang dia bolak semua tu. Dia lah pengurusi, dia lah penari, dia lah setusa, dia lah imam, dia lah Bilal, dia lah Siap. Semua ada siapa pusing. Habis orang lain apa kerja? Tak ada kerja kan, duduk lah. Kan? Ada sebagian macam tu, tapi bukan kat sini lah, kat England lah mungkin tempat ni. Okey. Jadi kalau ada macam tu, nama istilahnya one man show. One man show dia mana? Buat kerja seorang kan? One man show tu buat kerja seorang lah. Sama ada orang tak suka dia ke, ataupun mungkin perasaan dia orang lain tak suka dia. Macam tu. Sampai kan dia terpaksa one man show. Sama ada orang tak suka dia dan sebagai pengurusi ataupun dia tak suka orang. Tak tahu lah. Boleh salah satu lah itu. Tu yang kadang jadi one man show tu. Semua kerja dia buat. Walaupun dah ada bendahari, setiausaha ada semua, tapi tak dibagi pegang duit. Nama bendahari ada tapi dia pegang duit. Bendahari pegang apa? Pegang kotak kosong lah. Tengoklah penyangka tu lah berapa akaun tu kan, tapi duit tak ada kat tangan, tak dapat pegang, tu sen pun tak ada. Dia bendahari paling tidak pun adalah wang tunai kan, wang tunai di tangan. Satu wang tunai pun tak ada kan. Buku bank pengurusi pegang. Contoh lah, ni contoh je. Buku bank pengurusi pegang, semua pengurusi. Habis bendahari seterusnya macam mana? Ni contoh kan. Sebabnya kita nak sama-sama, kalau dalam satu organisasi mana kita kena buat kerja secara
berjamaah. Amal jama'i, namanya amal jama'i lah, bersama-sama, team building lah. Kan biasa orang kata organisasi ke kan, orang syarikat swasta, kerajaan kan, bila tengok dia punya staff dia tu malih ya kerja kan. Malih ya kerja staff dia, ataupun orang kata staff orang kata tak bermaya lah, ataupun staff dia suka bercokik lah bersama dia. Program yang sesuai ialah team building. Buatlah team building, pergilah melancong mana, buatlah team building, Langkawi ke tak, Langkawi, Tioman ke, pula perhentian ke, buatlah. Dan tengoklah dunia luar pula, asyik terpengap ya kat pejabat. Baik, supaya kita dapat hilangkan perasaan kan buruk sangka dengan staff kita, kawan kita yang lain. Macam tu. Kalau jatuh ke surau ni buat team building, buatlah kat pulau mana. Pulau besar. Pulau besar apa pun ada pulau besar Ustaz. Buatlah tempat lain kan. Nantilah konsultan seorang, nanti konsultan biar dia uruskan. Kita semua jadi peserta. Kita di team buildingkan team buildingkan aja tu. Sama ada pengurusi ke, setiausaha ke, bendahari kan, semua jadi peserta. Kan, yang mendalikan program konsultan, biarlah diuruskan. Kita jadi peserta saja kan. Kat situlah kan, kat situ kita tengoklah. Masing-masing tak ada yang lebih tinggi, semua sama je. Kalau pengurusi ke, setiausaha ke, bendahari ke, semua sama level. Semua jadi peserta. Baik, contoh baik, kita tengok semula. Sebab penghinaan bukanlah sikap yang baik dalam persaudaraan. Malah sikap inilah yang menimbulkan perbezaan pandangan seorang dalam pergaulan. Dan tumbuhnya adalah dari perasaan sombong yang terselip di hati, iaitu perasaan memandang pada diri dengan pandangan yang mulia dan sempurna, tidak sebanding dengan orang lain, mana orang lain dianggap hidup dan susah menderita. Dia je yang bagus, dia lah yang sempurna. Tapi hakikatnya tidak ada siapa yang sempurna dalam dunia ini. Masing-masing ada kelemahan dan kurang. Dalam apa-apa saja keadaan tuan, kita bergaduh dan sebagainya, cara yang selamat untuk kita jangan membakar lagi api permusuhan ialah diam. Diam tu lebih baik daripada kita bercokik, bergaduh dan sebagainya. Dia jalan dalam mudah untuk kita nak apa benda tu jangan berterusan, diam, senyaplah, tu lebih baik. Lama-lama masuk akan reda ada. Kalau yang ini pun pukul lebih, yang belah sini pun pukul, yang ini bagi bola tanggung, ni pun bola tanggung juga. Dua-dua bola tanggung tu kan. Jadi menjadilah dia permusuhan tu, pergaduhan kan itu. Lala akhirnya mungkin bertumbuk, bergaduh, berbunuh, akhirnya pergi mahkamah, macam-macam lah, panjanglah cerita dia. Dalam konteks Islam ni, jalan yang mudah untuk supaya jangan ada permusuhan, senyap, diamlah, itu lebih baik. Baik, seterusnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna artinya takwa itu di sini, sambil menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Nabi menunjukkan di atas dada Rasulullah SAW. Mana kalau takwa tu iman lah kan, takwa iman kan. Mana takwa di sini, takwa mana takwa apa? Takut pada Allah, takut di atas kelemahan dan kekurangan kita. Itu. Ini ialah memberi syarat atau petunjuk bahawa kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah dengan cara belagak, menunjuk diri atau meninggi-tinggi darjat peribadi, tetapi adalah dengan sifat takwa di dalam dada. Takwa tu kat dada kita lah, kat hati kita lah takwa tu. Rambut rambut sama hitam kan, rambut sama hitam, hati lain-lain kan.
tahap keimanan masing-masing pun tak sama lah. Ada tinggi, ada rendah. Baik. Yang menelurkan apa tu? Yang menebitkan amalan utama dan budi mulia. Sekalipun orang takwa itu dipandang hina dan dikeji. Nampak? Sekalipun dipandang hina dan dipandang keji. So maknanya takwa itu lebih penting lah. Takwa sebab apa? Kita takut nanti bila kita terus berbicara dan sebagainya akan menyebabkan kita lagi banyak silap, banyak salah. Kan? Banyak silap, banyak salah. So diam. Kan? Juga kalau orang tengah marah. Kalau orang tengah marah, apa kita perlu buat? Biasanya kita suruh dia istighfar kan. Istighfar, selawat kepada Rasulullah lah, mengucap. And ataupun cara lain, contohnya kalau orang itu berdiri, maka kita suruh dia duduk. Kalau dia duduk tengah marah, nak duduk pun marah. Bongi je kerja tu, walaupun tengah duduk. Tengah makan pun kena bongi. Apa kena buat tu? Suruhlah berbaring. Berbaring pun bongi je dia. Kena buat ya? Ambil air tu siramlah. Ambil air satu beldi tu. Tak? Siram je lah. Apa payah pun kan. Mudah-mudahan dengan siram tadi maka sejuklah hati dia sudah. Juga kalau kita marah, maknanya antaranya dengan berwuduk kan. Ambil lah wuduk. Suruh angkat wuduk lah kalau kau marah. Betul tak? Macam tu. Tu cara lah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam tu. Kalau Superman lah, pernah dengar tengok Superman? Superman kalau marah, siapa yang nak redakan kemarahan dia? Pernah tengok cerita Superman kan? Superman lelaki yang hebat lah. Hebat, boleh angkat benda-benda berat dan sebagainya. Tapi ada masanya Superman pun marah juga, bunyi. Mungkin tuan-tuan pernah tengok cerita Superman lah. Superman ni kalau marah, siapa yang redakan marahan dia? Makwa dia. Panggil makwa dia yang copek ke dia. Tu Superman. Tu Superman tu kan. Itulah adiwira kan. Adiwira ni yang kartun ni lah, yang kita fantasi apa benda. Movie ni senang cara dia kalau nak redakan kemarahan tu. Superman ke, Batman ke, Ultraman ke, apa benda man ni, panggil buah hati ya. Langsung senyap dia, hilang kemarahan dia. Itu cerita lah. Baik. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dijelaskan pula bahawa sudah cukup banyak kejahatan seseorang jika dia merendahkan atau menghina kaum Islam dengan cara merosakkan keselamatan badannya ataupun menjatuhkan maruah atau kehormatannya, atau dengan apa saja dipandang tiada sopan di luar garisan peri kemanusiaan. Dan perbuatan seperti ini adalah haram. Perbuatannya haram atas orang Islam melakukannya. Sebagaimana yang telah pun dijelaskan pada hadis tersebut. So antara kejahatan lagi mana merendahkan martabat ataupun kedudukan orang lain. Itu sebab Nabi kata tadi dalam hadis tu kan, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. Muslim tu saudara muslim yang lain. Oleh itu janganlah kamu membiarkannya dalam kehinaan. Jangan menzalimkan dia, jangan hinakan dia, jangan dustakan dia. Wala yahkiru, jangan hinakan. Yahzulu dengan yahkiru pun sama juga maknanya. Jangan membiarkan, menghinakan apa je lah, benda-benda yang tak elok, negatif ni. Semana hak kita sebagai Muslim, jangan hinakan dia. Jangan. Biar Allah Ta'ala sendiri yang hina lah. Biar Allah Ta'ala sini kan, kalau kita tak ada hak menghina orang lain, tak ada hak. Allah Ta'ala yang ada hak untuk menghina orang lain. So pada kita ialah sangka baik lah dengan apa yang berlaku. So ada setiap benda tu ada hikmah kan. Kadang-kadang kita tak tahu pun hikmah. Yang kita tak suka tu bukan pada orangnya, yang tak suka tu perbuatan dia,
kelakuan dia, itu yang kita tak suka. Jangan kita salahkan orang dia. Kerana orang ni pun Allah Ta'ala cerita kejadian ni kan dulu. Tapi kalau kita lihat lagi jauh, contoh dalam konteks tasawuf, lagi pula. Kalau dalam konteks tasawuf, semua perbuatan baik dan buruk itu semuanya daripada Allah. Itu kalau lagi dalam lagi pembahasannya. Dalam tauhid pun juga, segala perbuatan baik dan buruk itu semuanya hakikatnya daripada Allah. Cuma manusia ada pilihan, ada ikhtiar. Ada pilihan dan ada ikhtiar. Itu yang ada pada manusia. Ada doa kan? Pilihan, ikhtiar, doa. Itulah yang ada pada manusia. Jadi gunakanlah pilihan tadi dengan pilihan yang baik. Kemudian usahalah buat benda yang baik. Kemudian yang terakhir sekali, doa. Mintalah doa. La yarudul qada ila doa. Qada itu tidak boleh diubah kecuali dengan doa. Wala yazidu fin umri ila birra. Umur tidak bersambah kecuali dengan buat kebajikan. So kena buat kebajikan sebanyak mungkin, walaupun niat je nak buat baik, dah ada pahala. Kan? Walaupun niat. Pernah Nabi SAW bersabda kan, barang siapa yang bercita-cita nak buat kebaikan, maka jadi dibuat, maka dia mendapat 10 ganjaran pahala dan boleh diganda-gandakan lagi. Barang siapa yang bercita-cita nak buat baik, tak jadi buat, nak buat baik tapi tak jadi buat, so dia akan mendapat 1 ganjaran pahala. Mana dah ada pahala dah walaupun baru niat. Gitu. Dan barang siapa bercita-cita nak buat kejahatan, maka jadi dia buat kejahatan, maka dituliskan 1 dosa bagi dia. Dan barang siapa bercita-cita buat jahat, tak jadi buat, tak ada apa-apalah. Nampak? Itu nak menunjukkan pada kita mana ruang untuk buat baik ni sangat luas. Sangat luas disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hanya baru bercita-cita. Man hamma bihasanatin, kan dari situ. Man hamma ni maksudnya bercita-cita. Hammun, dia tak ditulis situ azama pun cita-cita jugalah, berazam. Tapi di situ ada itu hamma, bercita-cita nak buat baik, maka jadi buat baik, maka baginya pahala 10 ganjaran pahala yang disediakan Allah Ta'ala, dan boleh digandakan lebih pada 10 ganjaran pahala. Boleh digandakan sampai beribu, berjuta. Alpun hasanah. Alpun hasanah, ribu-ribu hasanah. Tersebut dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Baik, demikianlah beberapa larangan Rasulullah SAW pada setiap umat Islam untuk melihara kemurnian hidup persaudaraan yang tiada dibatasi oleh kekeluargaan, oleh warna kulit dan keturunan, dan oleh kedudukan. Mereka adalah sebagai satu kaum keluarga, satu jiwa, satu hati, satu akidah, satu ibadah, satu hala, satu tujuan, satu tempat datang dan satu tempat pergi. Kita datang daripada Allah, dan juga suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Nampak? Kita semua daripada datang dari tempat yang sama. Hakikatnya tempat samalah, daripada Allah. Walaupun ialah perut mak masing-masing kan. Perut mak masing-masing lah punya mak. Tapi ada juga yang perut mak yang sama, adik-beradik. Adik-beradik kan daripada perut mak sama kan. Kantong yang sama. Ada kantong lain dah? Tak ada kan? Kecuali lah contohnya, kalau ayah hai lah, ayah hai kahwin 2. Mana adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Kalau ayah hai kahwin 3, adik-beradik sebapa juga. Dia bukan adik-beradik sebapa, tapi adik-beradik sebapa. Kalau mak kahwin banyak kali. Kahwin banyak kali mak. Kahwin pertama dapat anak, lepas tu mati, meninggal suami.
Itu yang apa tu, yang ada yang video yang Ustaz apa tu, Azhar Idrus tu, kan ada orang tanya pada dia. Dia ada 3 orang suami. Suami yang pertama mati apa? Mati lemas kan? Itu suami yang pertama. Kemudian suami kedua apa? Kemalangan jalan raya ke apa? Okay. Kemudian suami ketiga pun mana tiga-tiga mati. Tiga-tiga mati kan? So soalan saya dia tu, kalau saatnya saya masuk syurga, mana suami mana yang akan bersamaku dalam syurga? Dapat mana Wan? Kalau Wan banyak suami lah kan, lah cantik lawa kan, banyak suami. Suami pertama kemudian meninggal, kahwin dengan lelaki kedua pun meninggal juga, kahwin yang ketiga pun meninggal juga. Mana tapi ketiga tu ada anak lah macam tu. Tu dia katakan anak apa? Anak seibu. Anak seibu. Sebab apa? Bapa lain-lain. Anak seibu. Kalau satu mak satu ayah, tu dia katakan seibu sebab apa? Macam tu. Jadi kalau banyak suami tu masuk dalam syurga tu, agak dengan mana agak suami kita tu? Soalan saya dia kan. Tapi dia kata aku suka suami yang kedua kerana rupa dia macam rupa ustaz, dia kata. Rupa dia macam rupa ustaz. Macam rupa ustaz Azhar Idrus lah, bukan macam rupa saya. Contoh kan, awak lah soalan tu. Jadi orang jadikan modal kan, buat TikTok apa semua kan. Cuma buat TikTok jadikan modal benda tu. Soalan tadi tu kan, Masya Allah. Baik. Jadi benar apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda yang terkenal, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad ijastasqa minhu udwan tana'alahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Perbandingan orang-orang beriman dalam bercinta-cinta kan, bercinta-cintaan lah. Wa tarahumihim, dan berkasih sayang, wa ta'atufihim, dan bertolong-tolongan. Masal jasad, mengumpamakan satu tubuh. Ijastasqa minhu udwan, apabila salah satu daripada anggota itu sakit, tada'a lahu sa'ilul jasad, tertariklah sekalian anggota hingga dia tidak dapat tidur dan demam. Sehingga tak dapat tidur ataupun demam. Janganlah kalau dah sakit. Kadang hanya tercucuk apa tuan? Tercucuk duri kan. Duri itu selumbar kan. Kalau dah masuk dalam jadi kita tu, dia punya sakit tu, malam antara dapat tidur lah. Selagi mana kita tak keluarkan duri tu, selagi itulah donyut kan. Donyut. Ya, kalau sakit gigi kalau sebagainya, nak menangis je. Menangis kan, sakit itu. Tu benda sikit je kan, Allah Ta'ala uji kita. Tapi dia punya kesakitan tadi, Masya Allah, sampaikan kita boleh jadi demam. Kita boleh jadi demam, kita tak boleh tidur. Dan kalau ada orang bising, orang kita sakit ni, sakit gigi, tiba-tiba ada orang bising, anak kita orang bising, macam mana? Marah tak? Oi, marah kan je tu. Bini kita orang bising, pompai kita sakit gigi ni. Memang tangan naik lah kita kan, naik tangan kan. Sebab dia kena sabar lah, sabar. Macam mana? Cabutlah sendiri. Kalau tuan-tuan sakit gigi boleh cabut sendiri, cabutlah. Ambil lah pelayar tu, cabut sendiri. Kalau saya masa muda-muda tu, kalau sakit gigi ambil apa tu? Apa tu yang benang kan? Benang kan? Benang ikat lah. Ikat. Tarik. Tawakal tu Allah lah. Kalau tak boleh, ambil lah pelayar tu. Macam tu lah. Macam mana? Kau tidak kan tak dapat tidur, menangilah tuan-tuan. Menangis tak berlaku. Kalau ada orang marah apa, bising sikit dia, kita pun apa lagi, marah lah kan dia tu. Tu
Itulah kalau sakit gigi lah. Itu baru sakit gigi, belum sakit lain lagi, macam-macam sakit. Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik. Jadi pada hadis yang lain jelaskan pula bahawa seorang mukmin, bagi seorang mukmin itu seperti satu binaan. Yang sebahagian yang menguatkan sebahagian. Dan orang Islam itu seperti satu badan. Jika sakit matanya, sakitlah sekaliannya. Dan jika sakit kepalanya, sakitlah sekaliannya. Semua sakit. Macam tu. Maksud syarah. Dah. Sejam tu betul tak? Dia dah berkelip-kelip dah. Semana lagi? Okey, petunjuknya. Cuba sikit. Bahawa di antara yang ditunjukkan oleh hadis yang ke-35 ini ialah yang pertama. Hadis ini menunjukkan secara tegas bahawa Rasulullah SAW melarang setiap orang melakukan sebarang perbuatan yang mencedera atau merosakkan kehormatan saudaranya dan orang Islam yang lain. Kita dilarang, ditegah daripada mencedera ataupun merosakkan kehormatan, menceroboh kehormatan orang lain. Sebab orang Islam mempunyai kemuliaan dan kehormatan peribadinya, harta miliknya dan maruahnya atau nilai hidupnya. Masing-masing ada maruah. Kecuali orang tu sendirilah dia tak nak, dia suka maruahnya tu dicemarkan. Dia suka, ada juga macam tu. Allah Ta'ala ada bagi dia lelaki, dia tak nak lelaki, dia nak jadi perempuan. Mana dia suka kan benda tu. Allah Ta'ala ada kurniakan lelaki, jadi lelaki, tak nak lelaki pula, nak perempuan. Ataupun Allah Ta'ala ada jadikan dia perempuan, tak nak pula perempuan, nak pula lelaki. Macam tu. Baik. Larangan yang ditegaskan itu ada sebanyak 9 perkara dalam bidang pergaulan umum dan hubungan perniagaan yang kesemuanya merupakan satu petunjuk yang amat berguna kepada orang Islam di segala tempat dan juga zaman. Jadi dalam hadis ni pun dia sebut perkenaan tadi apa? Hari tu, jangan kamu membeli sebahagian di atas sebahagian orang lain. Orang itu dah membeli surat 376 kali tu kan. Kita membatalkan pembelian orang lain, dia pun tak baik tak? Dia kata, batalkan pembelian engkau, aku sanggup menjual pada engkau barang yang lebih baik mutunya dengan harga yang lebih murah dari barang yang kau beli itu. Nampak? Wala bai'in ba'duhum ala ba'din. Jangan kamu membeli ataupun membatalkan pembelian seseorang di atas pembelian yang lain. Macam tu. Betul juga seperti batalkan penjualan engkau, aku dapat membelinya kelak dengan harga lebih tinggi. Nampak? Batalkan penjualan engkau, aku dapat membeli kelak dengan harga yang lebih tinggi. Mana dia orang si penjual dah jual barang tu ke orang lain, tiba-tiba datang si datang orang lain pula. Dia kata kau batalkan penjualan tu, bagi aku yang beli. Aku beli dengan harga lebih mahal. Harga lebih mahal kan. Ni pun satu perbuatan yang tidak baik. Sebab apa? Mungkin orang yang beli yang pertama tu mungkin dia berkehendakkan kepada barang itu, dia sangat memerlukan barang itu. Tiba-tiba yang sisi ni dengki dengan dia. Dia kata pada penjual, kau batalkan penjual dia kepada si B, bagi aku yang beli, aku tawarkan harga lagi mahal. Gitu. Ni satu perbuatan yang tidak baik juga. Sama juga kalau kita meminang di atas pinangan orang lain. Perempuan tu dah dipinang oleh si A, tiba-tiba datang pula si B. Dia kata batalkan peminangan itu, cancelkan pertunangan itu kan. Kerana apa? Kerana anak aku lagi terbaik. anak aku gaji lagi besar, pangkat lagi besar, jawatan lagi besar. Ini pun satu tabiat ataupun kelakuan tidak baik. Wala yakhtubu ala khitbatin akhi. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah, insya-Allah akan datang sambung yang kedua pula. Habis.
Ada soalan tak? Sekarang tadi sedia maklum kan, kita kata sekarang sebelum pun memang berlaku salahnya yang berlaku ni yang cerita gitu ni sekarang ni. Yang memburuk ini bukan kerana sekarang lagi salah ni. Kalau sebelum memang ada pun cerita dia, kita ni nak mengelakkan benda tu lah sekarang ni. Macam mana cara nak mengatasi itu. Masalah apa? Memang masalah yang cerita-cerita dia kesan memburukkan bohongan apa sebagainya. Jadi cerita sekarang ni lagi banyak lah sekarang cerita yang macam cerita ni kan. Kita bahaskan. Tapi apa yang kita nak tahu sekarang ni, macam mana cara nak mengatasi benda tu. Nak mengelakkan dahulu. Kena berlapang dada lah. Masalahnya mereka tak berlapang dada. Dia tak boleh tak berlapang dada tu, jadi macam tu. Dia tak pandai dada, jadi kita anggap kita betul je lah. Kalau semua tak betul, semua salah. Lepas tu kita sifat sombong pun ada. Sombong, takabur, ego, kan? Ya, iyalah satu tu. Tak boleh tegur pun boleh juga. Kalau kata tegur kan melenting lah dia. Salah kalau kita tegur kan, ini menjatuhkan maruah dia, menjatuhkan kedudukan dia dan sebagainya. Macam tu lah. Berdiam dulu baik daripada kita terus cakap. Dia cakap kan banyak silap, banyak salah. Senyap lah. Apalah reda. Masalah kadang orang ni dia tak boleh berhenti bercakap. Ada orang kadang dia tak boleh berhenti cakap. Memang style dia tu bercakap je. Tapi kalau cakap betul tak apa, dia salah banyak. Tu Nabi kata, barang siapa yang banyak cakap, man takallama, barang siapa yang banyak, man kasura kalamu kasura man kasura kalamu kasura zunubuhu. Barang siapa yang banyak cakap, banyaklah dosa dia ataupun banyaklah salahnya. Man kasula kalamu kasura sukutu. Wa man kasura sukutuhu kasura zunubuhu. Wa man kasura zunubuhu panaru aulabi. Barang siapa yang banyak cakap, banyak salah dia. Barang siapa yang banyak salah, banyak dosa dia. Barang siapa banyak dosa, api neraka tu lebih aula lah bagi dia. Kan je tu. Tu kurangkan bercakap, tu baiklah je tu. Satu lah. Itulah kadang itulah macam yang apa tadi, mana sikap sombong, ego, tak boleh tegur, itu susah juga. Sikap-sikap mazumah ni yang tak dibuang tu yang susah. Sampai bila pun macam tu kalau tak buang kan, gitu. Betul? Macam sekarang kita sekarang ni kan, yang baik dengan tak baik tu ada je. Nasihat dan menasihat tu kita tu berlawan. Yang ini menasihat yang ini menasihat ini. Yang dia sama mentah bukan. Jadi kita suka dengar ni, pandang sana, pandang ni. Kita tahu benda tu tak betul kan. Kita tak tahu kan. Jadi kita ni disarankan jangan memburukkan orang, jangan mendedahkan orang, jangan suka merendahkan orang. Tapi masih juga yang ini tak betul, yang itu betul, yang ini tak betul. Ada je yang kita kadang-kadang pandang. Itu jadi masalah kita ni. Yang buat tu siapa? Orang sosok lah tu. Kita bawah ni tengok macam tu. Macam tengok orang minta lah, tong tang kayak je tu. Takkan kita nak cakap suruh jangan cakap. Yalah. Tapi dia lebih arif daripada kita kan. Ya, namanya dunia memang macam tu lah. Dia akan buat juga. Nama je dunia. Yang tak ada benda-benda hasad dengki ni besok dalam syurga. Dalam syurga tak ada. Atas nama dunia memang ada lah benda. Ada je tak kena kan. Nama dunia.
Dan syaitan pula memang ambil peluang lah. Dia ambil peluangnya, dia peluang kan masuk jarum dia, syaitan. Dia memang suka lah melaga-lagakan orang tu kan gitu. Betul tak? Kan. Okay, habis wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatai alim. Lana qulubana binuri ma'rifataka wa tahlana futuhan arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jama'al marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.